Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hanafi bin Muhammad Rasib, Guru Prasekolah SK Laila yang Kiri, Parit, Perak. Saya akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk Pengaruh Kemahiran Kooperatif menggunakan set B2B Mashup bagi meningkatkan penguasaan operasi tolak dalam kalangan murid prasekolah. Isu yang timbul ketika saya mengajar operasi tolak di dalam kelas ialah murid didapati tidak dapat menjawab keseluruhan soalan operasi tolak yang telah diberikan menggunakan teknik konvensional, iaitu teknik jari dan alatan manipulasi. Terdapat kekeliruan yang timbul dan murid mengambil masa yang terlalu lama untuk mendapatkan jawapan. Namun jawapan yang diberikan kebanyakannya adalah salah. Teknik jari yang sedia ada yang digunakan ialah murid keliru apabila melibatkan dua tangan, iaitu murid cenderung melihat jari tangan yang bergerak saja, manakala jika menggunakan alatan manipulasi seperti biji-biji butang, murid hanya melihat butang yang diasingkan sebagai jawapan. Terdapat juga murid yang keliru menggunakan operasi tambah sebagai cara untuk mendapatkan jawapan operasi tolak. Di dalam kumpulan pula, murid yang tidak menguasai kemahiran dilihat pasif dan tidak menjawab soalan, manakala murid yang mahir telah mendominasikan tugasan berkumpulan. Ia menyebabkan berlaku ketidakseimbangan pembelajaran di dalam kumpulan. Jadi, tiada perkembangan sosial berlaku menerusi kemahiran kooperatif ketika murid berada dalam satu kumpulan. Inovasi B2B DIY juga telah saya gunakan untuk membantu murid yang tidak berkemahiran menjawab soalan operasi tolak. Namun B2B DIY ini hanya boleh digunakan secara individu dan tiada penerapan kemahiran kooperatif berlaku ketika murid berada dalam kumpulan. Jadi isu ini saya telah gunakan sebagai kajian tindakan saya untuk melihat pengaruh kemahiran kooperatif menggunakan set B2B Mashup, iaitu intervensi saya bagi meningkatkan tahap penguasaan operasi tolak dalam kalangan murid prasekolah. Jadi persoalan kajian saya ialah bagaimana pengaruh kemahiran kooperatif ini menggunakan set B2B Mashup dapat meningkatkan tahap penguasaan operasi tolak dalam kalangan murid prasekolah, iaitu adakah murid menjadi lebih aktif dan boleh meningkatkan kemahiran operasi tolak ketika menggunakan set B2B Mashup. Itu ialah kajian yang saya ingin jalankan. Baik, kumpulan sasaran saya menggunakan 3 orang murid prasekolah. 3 orang murid prasekolah ini dikenal pasti pasif dalam kumpulan dan tidak menguasai kemahiran operasi tolak. 3 orang murid prasekolah ini saya kenal pasti melalui ujian pengesanan menggunakan inovasi B2B DIY sedia ada. Cara saya melaksanakan kajian, saya menggunakan model kajian tindakan Chemist dan Metagard, iaitu bermula dengan tinjauan awal, iaitu saya telah menjalankan ujian pengesanan untuk mencari isu yang timbul ketika murid menjawab operasi tolak. Kemudian saya merancang tindakan menghasilkan satu intervensi untuk menyelesaikan isu yang timbul. Kemudian saya melaksanakan menggunakan intervensi, kemudian saya merefleks. Merancang tindakan, saya menggunakan intervensi set B2B Mashup, iaitu penambahbaikan inovasi B2B DIY sedia ada. Apa yang telah saya tambah baik? Intervensi ini saya telah mengintegrasikan kemahiran kooperatif melalui permainan padanan berkumpulan dan aplikasi digital. Dalam permainan padanan ini saya menggunakan kad-kad bergambar yang diletakkan soalan di belakangnya untuk murid menjawab soalan di dalam kumpulan. Di dalam set B2B Mashup ini juga saya membekalkan alat bantu membilang untuk pembelajaran kendiri murid ketika bermain secara berkumpulan. Jadi tidak memerlukan bimbingan guru sepenuhnya. Gambar padanan yang tidak betul, jika salah menjawab, boleh dibetulkan sendiri oleh murid. Murid boleh melihat ketidaksempurnaan gambar yang dipadankan dan murid mengambil semula gambar tersebut untuk menjawab semula. Terdapat aplikasi digital disediakan bagi pembelajaran kendiri murid di rumah ketika sesi PDPR, ketika berlakunya PKP. Maka tidak dapat bersemuka, murid-murid yang tidak berkemahiran ini tetap boleh belajar menggunakan aplikasi yang dibekalkan. Set B2B Mashup ini mengandungi beberapa set, iaitu set padan bergambar,
set aplikasi dan juga set permainan individu. Jadi ketiga-tiga set ini merangkumi kepelbagaian pembelajaran murid, terutamanya menggunakan aplikasi digital, iaitu ketika PDPR ini murid tidak dapat bersemuka, maka boleh menggunakan pembelajaran digital sebagai bahan untuk mereka belajar operasi tolak dengan konsep yang betul. Baik, kaedah mengumpulkan data. Saya menggunakan struktur pembelajaran kooperatif, di mana kajian ini untuk melihat pengaruh kooperatif permainan kumpulan menggunakan intervensi yang telah saya hasilkan. Jadi terdapat 4 komponen asal, kemudian saya telah ubah suai menambah 1 komponen, iaitu pencapaian matlamat. Konsep asas kooperatif menggunakan prinsip Peirce ini dianjurkan oleh Kagan adalah untuk melihat sama ada permainan padanan set B2B mashup ini dapat menghasilkan satu struktur pembelajaran kooperatif dalam kalangan murid secara berkumpulan. Seterusnya meningkatkan tahap penguasaan pembelajaran murid. Terdapat 5 item ataupun komponen, iaitu kebergantungan positif, iaitu murid saling memerlukan, accountability, iaitu tanggungjawab murid dalam kumpulan, interaksi kumpulan, kemahiran sosial di dalam kumpulan, iaitu saling bertanya soalan, dan pencapaian matlamat yang sama, iaitu untuk menyelesaikan soalan yang telah diberikan. Ini ialah model struktur asas pembelajaran kooperatif yang telah saya ubah suai. Baik, saya menggunakan kaedah pemerhatian dan analisis dokumen untuk mengumpul data, iaitu saya menggunakan instrumen rakaman video, skala kadar dan hasil kerja murid. Ketiga-tiga instrumen ini adalah untuk melihat tingkah laku murid prasekolah yang dilihat mengamalkan amalan kooperatif atau tidak dalam kumpulan. Selain itu, instrumen ini digunakan untuk melihat sama ada murid dapat menjawab soalan di dalam kumpulan ataupun tidak. Kaedah saya menganalisis data. Kajian ini telah menggunakan kaedah deskriptif, iaitu kajian yang berbentuk kualitatif, di mana setiap data direkod dan dianalisis berdasarkan struktur pembelajaran kooperatif yang telah saya bincangkan tadi. Rekod hasil kerja murid dianalisis secara deskriptif berdasarkan pembezaan skor pencapaian, manakala saya menggunakan silangan data murid bagi melihat keseragaman data yang telah dianalisis. Oleh itu, analisis secara deskriptif ini saya telah buat berdasarkan pemerhatian saya di dalam kelas. Saya merekod, kemudian saya membuat ulasan saya berdasarkan struktur pembelajaran kooperatif. Jadi untuk menyemak data ini supaya dia lebih kuat, saya telah silangkan data untuk mengelakkan berlaku unsur berat sebelah. 3 ulasan ataupun 3 analisis yang telah saya buat berdasarkan data yang telah saya ambil terhadap tingkah laku murid. Setiap murid akan disilangkan. Jadi saya nak lihat ketiga-tiga murid ini berlaku tidak pengaruh kooperatif dalam diri mereka menggunakan set B2B mashup, seterusnya meningkatkan kemahiran operasi tolak dalam kalangan mereka. 3 rekod instrumen yang dianalisis disilangkan juga telah saya lakukan, iaitu rekod masa, rekod skor pencapaian dan tahap amalan kooperatif murid. Rekod-rekod ini saya silangkan supaya kita nak melihat sama ada data-data yang digunakan itu, yang telah diambil itu, menjawab soalan kajian ataupun tidak, sama ada seragam ataupun tidak. Ini adalah pelaksanaan kajian tindakan saya. Saya telah melaksanakan kepada semua murid saya, walaupun yang saya ingin kaji hanya 3 orang murid. Saya telah menggunakan set B2B mashup di dalam kelas, dan juga saya menggunakan aplikasi digital di dalam kelas untuk melihat pengaruh kooperatif dalam kumpulan dalam kalangan murid-murid prasekolah dan meningkatkan pencapaian mereka. Okey, dapatan kajian saya. 3 orang murid telah saya perhatikan, dan saya telah mendapat rekod analisis. Saya telah buat ulasan menggunakan struktur pembelajaran kooperatif. Item pertama ialah kebergantungan positif, iaitu saling memerlukan.
Peserta kajian A dilihat tidak bergantung langsung dengan rakan-rakan kumpulan mereka untuk selesaikan soalan. Manakala dua orang lagi dilihat ada sikap kebergantungan ketika menjawab soalan, saling membantu rakan mereka ketika menjawab soalan. Accountability, iaitu tanggungjawab. Peserta kajian A dilihat berada pada arah sederhana saja, iaitu tingkah lakunya untuk selesaikan soalan yang diberikan amat baik, tetapi tidak langsung membantu rakan-rakan untuk mendapatkan jawapan. Peserta kajian D dan F mempunyai tanggungjawab untuk menyelesaikan soalan yang diberikan, juga mempunyai tanggungjawab untuk membantu rakan-rakannya menjawab soalan bersama-sama. Untuk interaksi kumpulan, peserta kajian A kurang berinteraksi dalam kumpulan mereka. Peserta kajian D pula dilihat mempunyai interaksi yang tinggi dalam membantu rakan-rakannya. Untuk kemahiran sosial, peserta kajian A mempunyai kemahiran sosial yang rendah dan hampir tidak melakukan apa-apa untuk membantu rakan-rakannya. Manakala peserta kajian D dan F memiliki kemahiran sosial yang tinggi, boleh memimpin dan membantu rakan-rakan yang lain untuk menjawab soalan jika berlaku masalah. Untuk pencapaian matlamat, peserta kajian A dilihat tertumpu kepada diri dia sendiri sahaja, manakala kedua-dua peserta yang lain dilihat mempunyai pencapaian matlamat yang sama untuk menyelesaikan soalan bersama-sama. Jadi, berdasarkan ini, pengaruh kemahiran kooperatif A sangat rendah berbanding dengan pengaruh kemahiran kooperatif peserta kajian D dan F dilihat sangat tinggi. Jadi, saya telah melihat analisis rekod masa dan skor markah ujian antara sebelum intervensi dan semasa intervensi dilaksanakan. Ketiga-tiga peserta kajian A mengambil masa lebih daripada 15 minit untuk menyelesaikan 9 soalan yang diberikan. Maka skor yang terhasil juga sangat rendah sebelum intervensi. Semasa intervensi dijalankan, saya telah mendapati peserta kajian A yang mempunyai kooperatif yang rendah tadi telah menggunakan 12 minit untuk menjawab soalan dan berlaku peningkatan pada skor ujian intervensi. Manakala peserta kajian D dan F mengambil masa 6 dan 7 minit saja untuk menyelesaikan soalan yang diberikan dan berlaku peningkatan terhadap skor pencapaian mereka berbanding sebelum intervensi. Tengokasi data rekod masa, skor markah dan tahap kooperatif juga saya paparkan di sini untuk melihat sama ada berlaku pengaruh kooperatif ataupun tidak semasa menggunakan set B2B match up, dan juga berlaku atau tidak peningkatan semasa mereka berada dalam kumpulan. Okey, kalau dilihat pada sini, peserta kajian A mempunyai tahap kemahiran kooperatif yang rendah, tetapi berlaku juga peningkatan walaupun tahap kooperatifnya rendah, iaitu boleh menjawab soalan dengan betul, dan peratus penurunan masa menjawab juga semakin berkurangan. Tetapi menjawab soalan dalam masa yang agak tinggi sikit berbanding peserta kajian D dan F, di mana berlaku penurunan masa yang sangat ketara hingga 60%, daripada 15 minit untuk menjawab soalan kepada 6 minit ataupun 7 minit saja untuk menjawab soalan, dan mendapat skor markah yang tinggi berbanding peserta kajian A. Berdasarkan dapatan kajian ini, intervensi set B2B matchup ni memenuhi keperluan kepelbagaian pembelajaran murid prasekolah. Set B2B matchup ni juga boleh digunakan pada pelbagai situasi pembelajaran, di mana murid boleh belajar secara individu, berkumpulan, ataupun boleh digunakan di rumah. Terdapat pengaruh kemahiran kooperatif yang dikesan semasa murid prasekolah menggunakan set B2B matchup. Pencapaian matlamat yang sama, saling membantu, saling memerlukan, bertanggungjawab ketika mereka berada dalam kumpulan untuk menyelesaikan soalan padanan yang diberikan supaya gambar yang dipadankan itu sempurna. Maka berlaku pengaruh kooperatif secara tak langsung meningkatkan pencapaian mereka dalam menjawab soalan operasi tolak. Jadi, persoalan kajian saya telah terjawab berdasarkan hasil dapatan kajian tersebut.
Cadangan tindakan saya ialah saya ingin memasukkan elemen kemahiran berfikir aras tinggi dalam soalan yang diberikan, sama ada murid boleh mengaplikasi ataupun menganalisis, memadan soalan yang diberikan dengan lebih tinggi lagi kemahiran berfikir mereka. Elemen interaktif juga saya ingin tambah baik supaya permainan ini boleh dimainkan secara eksplorasi ataupun cabaran, dan dia lebih menampakkan ciri-ciri permainan. Memasukkan soalan operasi tambah iaitu kepelbagaian operasi. Selain tolak, saya ingin menggunakan operasi tambah supaya boleh digunakan terus kedua-dua operasi dalam satu intervensi. Dan saya ingin tambah baik aplikasi digital supaya lebih mesra pengguna, terutamanya murid-murid prasekolah yang ingin belajar di rumah. Jadi secara langsung murid-murid boleh menggunakan aplikasi digital ini tanpa bimbingan guru ataupun ibu bapa sepenuhnya. Itu saja pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.